Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada video kali ini sempena dengan bulan Ramadan dan Aidilfitri yang menjelang tiba. Kali ini aku nak berkongsi 5 perkara yang best tentang kerja kapal dan 5 perkara yang tak best pun kerja kapal ni. Jadi jom kita tengok apa yang best, apa yang tak best. Ini semua berdasarkan pengalaman aku. Aku harap tak ada yang kecam. Kalau ada yang nak tambah boleh komen kat bawah. Okey, jom kita tengok apa yang best, apa yang tak best. Okey, perkara yang best yang pertama ialah kita boleh travel sebagai anak kapal ni. Kita kena ikut kat mana kapal tu berlabuh, dan kalau kita nak naik kapal, kita kena pergi ke negara-negara tersebut ataupun kawasan-kawasan port tersebut untuk kita naik kapal, atau orang kita panggil sign on. Jadi kita ada peluang lah untuk travel ke negara orang. Kalau ada rezeki, insyaAllah kita boleh pergi tengok negara-negara orang. Ini semua berdasarkan pengalaman aku. Itulah apa yang dijanjikan kali pertama sebelum aku join industri perkapalan ni. Okey, boleh travel around the world, tapi aku tak nak lagi lah travel around the world. Tapi Alhamdulillah aku dah merasa lah tengok beberapa negara orang, Jepun, Taiwan, Itali. So semua tu free, semua ditanggung. Tiket kapal terbang, pergi balik, makanan, sepanjang perjalanan semuanya ditanggung oleh syarikat. Jadi dapatlah merasa tengok negara orang ni. Itulah kelebihan dia yang pertama, perkara yang best dia, perkara yang korang tak imagine pun. Korang akan pergi satu tempat tu, korang terpaksa pergi sebab korang nak naik kapal bekerja. Jadi itulah perkara yang best yang pertama. Okey, perkara yang best yang kedua, atas kapal macam aku cakap tadi, korang dalam perjalanan semuanya ditanggung beres. Jadi makanan semua free, apa semua free. Duduk atas kapal ni buat kerja je. Itu yang kedua yang best. Makanan ada orang masak kan. Jadi bila tiba masa breakfast, masa lunch, masa dinner, makanan tersedia. Ada yang masak kan untuk korang. Cuma makanan tu berbagai lah, ikut nasib korang lah. Dapat tukang masak yang bagus, korang dapat makanan yang bagus. Dapat tukang masak yang so-so, tapi still korang ada makanan, jangan risau. Jadi itulah perkara yang best je kapal ni. Korang tak perlu fikir kat mana nak makan, berapa nak bayar, semuanya ditanggung di atas kapal ni. Semua makanan free of charge. Okey, perkara yang best yang ketiga adalah kita akan kenal orang baru. Kita akan bercampur dengan orang-orang yang baru. Dia tidak sama macam kita kerja kat darat. Kalau kita kerja 5 tahun dekat satu office tu, 5 tahun itulah kita dengan orang yang sama. Tapi bila kita kerja kapal, kita akan bertukar-tukar kapalan. Kita akan dapat kenalan baru, multinational, berbagai bangsa, berbagai daripada negara asing, negara luar. Jadi kita dapat kenal budaya negara luar, kita dapat berkenalan, dapat kawan baru daripada luar negara. Jadi itulah kelebihannya. Kita akan tingkatkan daya komunikasi kita dengan orang baru. Sebab kita nak kenal orang baru, kita kena mula daripada zero. So jadi itulah kelebihan dan apa yang bestnya kerja kapal ni. Jadi kau tak hadap muka yang sama je lah kan sepanjang hidup kau kan. Itu je lah. Okey, perkara yang keempat adalah apabila cuti, secara basisnya ada kapal, korang akan berada di kapal 6 bulan, berada di darat 3 bulan, ataupun korang akan berada di kapal 3 bulan ataupun di darat 2 bulan. Jadi semasa korang cuti, tak kisahlah 2 bulan, 3 bulan tu, korang tak perlu fikir pun pasal kerja. Cuti secuti-cuti ni, orang nak buat apa, orang buat lah kan. Tak ada orang akan kacau korang semasa cuti. Jadi itulah yang bestnya, keterangan semasa cuti. Jadi tak perlulah fikir pasal nak kerja, bangun pagi, nak fikir pergi kerja ke apa ke. Tu tempoh semasa korang cuti. Cuma kalau ada kursus-kursus yang expired, jadi korang kena nak pergi buat kursus tu. Tak lama pun, mungkin lah seminggu 2 minggu macam tu. Dan seterusnya cuti balik. Jadi cuti korang memang free, tak ada buat apa pun, kat rumah makan tidur je. Okey, perkara yang best nombor 5
gaji. Jadi gaji ni ramai orang cakap, "Uish, kerja kapal gaji besar. Besar hawa." Macam itulah lebih kurang kan. Tapi sebenarnya itu semua subjektif. Kalau aku cakap gaji besar, orang cakap riak. Kan ada orang cakap, "Oh, dia ni cakap gaji besar tapi bila aku kerja kapal gaji cipu je." Itu semua subjektif. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan rank, berdasarkan jenis kapal korang pergi, berdasarkan company yang korang pergi. Semuanya subjektif. Jadi aku takkan spesifikkan gaji ni besar ke kecil ke. Tapi Alhamdulillah gaji setakat ni berbaloi dengan pengorbanan aku berada di laut setakat ini. Aku tak tahulah masa hadapan macam mana. Jadi setakat ini Alhamdulillah gaji mencukupi, memadai dengan apa yang aku korbankan untuk berada di tengah laut ni. Okay, jadi aku tak nak cerita panjang pasal gaji. Itu semua subjektif. Okay, sekarang 5 perkara yang tak best langsung kerja kapal ni. Kita mulakan yang pertama. Okay, yang pertama yang tak best langsung kerja kapal ni adalah kontra daripada apa yang best tadi. Yang 5 perkara yang best tadi. Yang pertama, sudah tentulah orang akan jauh daripada family dalam satu tempoh yang lama, 3 bulan, 6 bulan. Korang akan jauh daripada family secara fizikalnya. Korang tak boleh jumpa family korang. Jadi inilah antara pengorbanan yang terpaksa dilakukan demi mencari sesuap nasib. Jadi dalam perkara ni memang paling tak best. Sebab korang tak boleh balik kalau ada emergency. Kalau rezeki korang dapat balik, ada emergency, perkara family emergency, korang kena tunggu port yang berhampiran, next port barulah korang boleh balik. Kalau seminggu, next port seminggu lah baru boleh balik. Jadi kalau macam nak balik raya sekarang ni, aku tak boleh balik raya sebab tak ada orang nak ganti aku. Jadi terpaksalah aku beraya seorang diri dekat atas kapal ni. Jadi itulah apa yang tak best. Tak dapat raya dengan family, tak dapat mak saudara kahwin ke, kakak kahwin ke, susah sikit lah nak balik. Kena planning betul-betul barulah boleh arrange, susun jadual balik dalam masa yang tertentu. Tapi yang paling tak best adalah sebab aku buat video ni, sebab aku tak boleh balik raya. Jadi tahun ni aku terpaksa dah raya seorang-seorang atas kapal ni. Sebab aku seorang je Muslim atas kapal ni pada waktu ini. Jadi aku akan raya seorang-seorang ajalah. Okey, perkara yang tak best yang kedua, sama juga kontra daripada yang perkara yang best tadi. Kita akan kenal orang baru, kita akan dapat bos baru, kita akan dapat team mate baru. Tapi masalah dia pula, kita dapat orang baru, dapat bos baru, kadang-kadang dapat yang tak ngam dengan kita lah. Itu pun jadi masalah juga. Jadi kita nak menghadap muka dia 3 bulan tapi dia tak ngam dengan kita. Mungkin dapat bos yang tak berapa okey. Jadi kita kena hadap je lah 3 bulan. Okay, perkara ketiga yang tak bestnya kerja kapal ni, korang akan sentiasa sepanjang masa dalam keadaan standby. Jadi macam mana nak cakap lah, segala benda atas kapal ni korang kena buat sendiri. Sebab takkan ada orang luar akan tolong kau tengah-tengah laut. Memang korang kena buat sendiri. Kalau ada alarm ke, ada breakdown ke apa ke, anytime korang akan dipanggil untuk bekerja. Jadi korang sentiasa dalam mode standby. Agak tak best. Kadang-kadang tu kalau ada emergency mungkin 24 jam tak tidur, 24 jam kerja. Tapi itu semua gantung pada keadaan. Itulah perkara yang tak best nombor 3. Okey, perkara yang tak best nombor 4. Okey, nombor 4 ni banyak. Macam aku cakap yang pertama tadi, kita adalah jauh daripada family kita. Jadi komunikasi tu agak limited. Sekarang banyak company yang dah sediakan kemudahan internet. So korang bolehlah wifi, tapi tetap terhad datanya. Korang tak boleh lah nak video call 5-6 jam sebab data dia terhad. Sebab dia menggunakan satellite internet. So agak slow. Bukan agak slow, memang slow.
tengah laut, orang nak expect apa kan. Jadi itulah dia. Okey, perkara yang tak best yang terakhir. Okey, nombor 5. Untuk industri ni, korang memang kena start daripada scratch, daripada zero, daripada bawah. Bukannya boleh belajar dekat universiti, dapat degree, naik kapal, terus dapat rank yang tinggi-tinggi. Tak. Dia ada stage-stage yang korang perlu lalui dan banyak training yang perlu dihadapi, perlu dilalui. Banyak cabaran dia. Jadi tapi dia ada satu goal ataupun matlamat yang jelas. Itu jelas kelebihan daripada kekurangan yang ada ni. Training banyak tapi dia ada satu matlamat jelas untuk korang punya career growth, orang panggil. Jadi kekurangan dia itulah banyak benda training korang nak kena buat, kena pergi ulang alik training, naik kapal jadi orang bawah, slow step by step akan naik atas. Itu pun bergantung kepada usaha anda, bergantung kepada macam mana anda orang terima kerja ni kan. Jadi tak ada shortcut, tak ada jalan pintas untuk terus naik kapal tiba-tiba jadi kapten. Tak dapat Jack. Kalau korang ada degree macam mana tinggi pun, ada PhD pun, tapi tak ada pengalaman naik kapal, tiba-tiba naik kapal tu nak jadi kapten, tak dapat Jack. Jadi itulah yang tak bestnya kerja kapal ni. Okey, jadi setakat ni lah dulu video pada kali ini. Ini sebenarnya sekadar luahan hati sebab aku tak boleh nak balik raya tahun ni. Jadi aku tak tahu nak kata apa. Cuma sempena Aidilfitri yang menjelang tiba ni, aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada mak aku yang berada di rumah, dan anak dan isteri aku. Terima kasih kerana memahami kerja kami ni. Nak tak nak memang tak boleh balik, tak boleh nak buat apa. Jadi kena hadap je lah apa yang ada demi mencari rezeki. Okey, insyaAllah semoga kita semua dirahmati Allah dan semuanya dapat menyambut Aidilfitri ini dengan gembira, dan kita dapat melawan COVID yang sedang melanda sekarang ni. Berhati-hatilah, berjaga-jagalah semasa menyambut Aidilfitri ini. Jadi setakat ini dahulu perkongsian aku. Mungkin aku akan buat perkongsian tentang kerja kapal lagi pada masa akan datang. Tengoklah macam mana kadar mood aku yang tak dapat balik raya ni. Okey, sekian dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.